Dan saya rasa juga bahawa ramai pun sudah berjaya dengan apa yang ingin dicapai melalui konsep peta minda yang telah mereka lakarkan tanpa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Saya harapkan anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera di samping keluarga tersayang. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana saya masih lagi diberikan ruang dan kekuatan untuk terus menghasilkan video pada kali ini. Di kesempatan ini juga saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi untuk terus menonton siri perkongsian video daripada saya pada kali ini. Okey, baiklah. Pada video kali ini saya kongsikan kepada anda sebuah buku yang bertajuk Mind Mapping. Seperti biasa, kita semak perkara-perkara asas mengenai buku ini terlebih dahulu. Untuk maklumat anda, buku ini telah pun diterbitkan untuk pasaran antarabangsa pada tahun 2006, manakala untuk edisi bahasa Melayu telah pun diterbitkan pada tahun 2018, di mana ianya diterbitkan oleh PTS Publishing Sendirian Berhad dan ianya dicetak oleh BS Print Sendirian Berhad. Suka ingin saya kongsikan kepada anda, buku ini telah pun dicetak sebanyak 3 kali pada tahun 2018, iaitu tahun buku ini diterbitkan. Buku ini mengandungi 9 bab utama yang menjadikan naskah buku ini setebal 116 muka surat. Bagaimana saya boleh tertarik untuk memiliki dan membaca buku ini? Sekiranya anda menonton siri perkongsian video saya yang lepas mengenai buku tulisan Tony Buzan, iaitu The Speed Reading Book, saya dapati bahawasanya mind mapping ataupun peta minda ini sebenarnya satu konsep yang diperkenalkan serta diperluaskan oleh Tony Buzan itu sendiri. Dari situ saya rasa tertarik untuk mengetahui apakah konsep sebenar mengenai peta minda ataupun mind mapping, di mana sehinggakan Tony Buzan perlu menceritakan di dalam sebuah buku. Dari situ saya dapat rasakan bahawa banyak perkara yang boleh kita ketahui mengenai konsep peta minda itu sendiri, ataupun perkara yang ingin dikongsikan, dihuraikan, semestinya begitu banyak dan juga mendalam mengenai konsep peta minda itu sendiri. Dalam buku ini, Tony Buzan ada berkongsi mengenai pembaca bagaimana mengenai konsep peta minda itu sendiri, di mana beliau menghuraikan konsep peta minda itu sendiri sebenarnya berfungsi untuk membantu para pembaca untuk menjana, merancang dan juga menggerakkan idea-idea yang kita ada terhadap sesuatu perkara ataupun perkara yang ingin kita capai. Baca diberikan pendedahan bagaimana untuk melakar peta minda sendiri dengan lebih baik dan juga efisien agar ianya dapat membantu kita untuk menjana dan juga merangsang otak kiri dan juga otak kanan kita, sekaligus dapat membuatkan kita akan berfikir dengan lebih menyeluruh ataupun dipanggil radiant thinking. Tony Buzan juga memberitahu bahawasanya dengan penggunaan image, kata kunci yang tepat serta penggunaan warna dan juga garis-garis, kepelbagaian garis di dalam menghubungkan di antara satu kata kunci kepada satu kata kunci yang lain di dalam peta minda itu sendiri merupakan satu elemen yang penting dan perlu ada di dalam setiap peta minda, di mana ianya akan dapat membantu pembaca ataupun membantu kita memahami dengan lebih mendalam ataupun mengingati apa yang terdapat di dalam peta minda yang telah kita lakarkan. Selain daripada itu juga, penulis diajar bagaimana untuk melakar peta minda melalui beberapa latihan-latihan ataupun contoh-contoh yang ada di dalam buku ini, di mana bagi saya pembaca akan mudah memahami apa yang ingin disampaikan ataupun yang dikongsikan oleh Tony Buzan kerana ianya dibantu dengan banyak gambar serta gambar raja di dalam buku ini. Selain daripada ianya juga turut dibantu dengan cetakan berwarna di dalam buku ini. Jika ditanya kepada saya siapa yang wajar untuk membaca dan memiliki buku ini,
saya kira agak bertepatan. Buku ini wajar dibaca oleh para ibu bapa, para guru, para pensyarah profesional serta ahli perniagaan, di mana bagi saya konsep Pertemindak itu sendiri akan membantu para ibu bapa untuk mengajar anak-anak mereka untuk dalam proses pembelajaran mereka. Selain daripada itu, bagi individu yang ingin merangka sesuatu perkara yang ingin dilakukan ataupun perkara yang ingin dicapai, bolehlah menggunakan konsep Pertemindak ini kerana ia dapat bantu merangsang ataupun menjana lebih besar idea-idea yang mereka ingin bawa ataupun ingin gerakkan di dalam perancangan yang telah ingin ditetapkan. Saya berpandangan bahawa sebenarnya konsep Pertemindak ini sebenarnya sudah pun diguna pakai oleh seluruh rakyat Malaysia di dalam kehidupan mereka, di dalam pembelajaran ataupun di dalam perniagaan mereka itu sendiri. Dan saya rasa juga bahawa ramai pun sudah berjaya dengan apa yang ingin dicapai melalui konsep Pertemindak yang telah mereka lakarkan tanpa mereka merujuk buku ini sendiri. Namun begitu, kepada anda yang masih belum mahir dan memahami bagaimanakah untuk melakar konsep Pertemindak itu ataupun konsep Pertemindak itu sendiri, saya rasakan buku ini sebenarnya dapat membantu anda untuk mengembangkan lagi apa jua idea dan juga dapat memperkemaskan lagi perancangan anda di dalam sesuatu perkara ataupun di dalam satu permasalahan yang ingin anda selesaikan. Jadi kepada ibu bapa, sekali lagi saya ingin pesan bahawasanya dengan membaca buku ini sebenarnya anda memang boleh membantu anak-anak anda untuk melakar Pertemindak di dalam persekolahan mereka ataupun di dalam subjek atau mata pelajaran yang mereka belajar, untuk mereka mudah mengingati serta menghafal dan memahami apa yang dipelajari di sekolah. Saya harapkan apa yang saya kongsikan pada kali ini akan memberikan manfaat kepada anda. Mudah-mudahan dapatlah kita menjadikan membaca ini sebagai satu amalan yang baik di dalam kehidupan kita, agar ini dapat memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita yang sedang membesar. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk semua yang datang daripada saya sendiri. Jadi diharapkan kita akan bertemu lagi di siri perkongsian video yang akan datang. Akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.